Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya. Di resepi kali ini saya nak kongsikan salah satu jenis kuih raya. Kuih raya di sini saya nak buat kuih raya mazola ataupun kuih raya kacang ya. Okey, selalu saya pun ambil tempahan untuk kuih raya ni. Biasa orang akan order ataupun tempah kuih raya mazola ni 2 minggu sebelum puasa ataupun sebulan sebelum puasa, sebab saya akan listkan siapa yang nak order macam tu, jadi tak adalah kelang kabut kan. Kuih mazola ni senang je, simple bahan-bahannya. Okey, sebelum tu jangan lupa like, comment, subscribe. Ikuti terus video saya. Jom kita tengok ataupun kita sama-sama belajar buat kuih mazola. Seperti yang saya cakap tadi, bahan-bahannya simple, cara buatnya pun mudah, senang je. Sebelum tu jangan lupa kita panaskan oven dulu ya. Okey, kita panaskan oven dalam suhu lebih kurang 150 darjah. Panaskan dalam masa 10 minit ke 15 minit macam tu, sambil kita gaul ataupun kita campur semua bahan-bahan ni. Okey, kat sini saya ada tepung gandum 500 gram. Lepas tu ada gula halus. Kalau tak ada gula halus, kita boleh ganti ataupun kita boleh tukar dengan gula pasir yang sudah kita blend macam ni, sebanyak 250 gram. Ini memang dah cukup manisnya, ngam-ngam. Tapi kalau korang rasa nak manis, boleh tambahkan sikit. Kalau tak nak manis, boleh kurangkan gula. Okey, lepas tu di sini ada kacang tanah yang sudah disangai. Lepas tu saya dah buang kulitnya. Saya dah bersihkan kulitnya. Sebanyak 250 gram juga. Ini yang saya sudah blend ataupun saya sudah haluskan. Kacang yang disangai tadi, yang dah dibuang kulit atau yang sudah dibersihkan kulitnya, saya sudah sangai sebanyak 250 gram. Lepas tu kat sini ada minyak masak bersih sebanyak 250 ml. Okey, lepas tu bahan last sekali, kita tambahkan garam sebanyak 1 sudu teh. Kalau korang rasa nak kurangkan sikit pun boleh, tapi kalau untuk ukuran saya ini semua memang sudah cukup lah, sudah ngam. Okey, kita terus sambung ke proses selanjutnya. Kita campurkan semua bahan-bahan ni. Kita ambil bekas. Okey, kat sini saya ada bekas besar. Kita kena guna bekas besar ya, sebab kita nak campur bahan-bahan yang tadi. Okey, saya letak tepi dulu bahan-bahan semua ni. Siapkan bekas ataupun wadah besar macam ni. Kita masukkan tepung gandum. Lepas tu kita masukkan gula halus ataupun gula pasir yang dikisar. Lepas tu kita masukkan pula kacang yang sudah kita blend ataupun kacang kita sudah haluskan tadi. Dan lepas tu yang last pula, yang terakhir, kita masukkan garam. Senang je kan? Okey, lepas ni kita gaul. Okey, kalau kita buat kuih ni, kita kena gunakan ekstra tenaga untuk uli bahan ni. Saya minta tolong cik suami untuk gaulkan bahan ni, untuk uli bahan-bahan ni, untuk sebatikan dia. Kita kena ramas-ramas dulu, bagi adonan sebati dulu sebelum kita tuangkan minyak. Kita gaul-gaul macam ni, kita ramas-ramaskan dia.
Okey. Lepas tu kita boleh tuangkan minyak. Kita jangan tuang minyak terus habis. Kita tuangkan minyak sikit-sikit. Tambah lagi. Korang boleh cuba, sebab resipi ni saya memang selalu gunakan untuk buat kuih mazola ni. Ramai customer cakap sedap. Okey. Kita tuang lagi baki minyak ni. Gaulkan lagi dia, bagi dia sebati. Okey, kita habiskan. Kita tuang semua sekali minyak ni. Okey. Bila dough ni dah sebati ataupun adonan ni dah sebati, kita rehatkan dulu dia selama lebih kurang 5 minit. Bagi gula, tepung, kacang, garam semua sebati, baru kita cetak. Pastikan semua tercampur rata. Adonan yang betul, dia akan kalis ataupun tidak melekat dekat dinding-dinding bekas ni, ataupun tepi-tepi bekas ni. Dia akan tak melekat. Okey, lebih kurang macam ni. Bila adonan dah siap, kita rehatkan dia dalam lebih kurang 5 minit dulu. Okey. Kita tutup dulu. Tutup je lah, guna apa-apa yang korang ada. Tutup dulu. Sambil kita rehatkan dough yang tadi tu, kita sapu loyang ni dengan minyak masak nipis-nipis. Kalau tak sapu sebenarnya pun tak apa, tapi saya hanya mengelakkan kuih ni melekat, jadi saya sapu nipis-nipis loyang ni dengan minyak. Okey, macam ni. Okey, masa dah cukup 5 minit. Saya akan mula mencetak kuih ni. Saya gunakan ni, cetak ni. Cetakan apa ni? Terpulang dengan korang lah, nak bentuk apa, nak bentuk bulan, nak bentuk bulat, nak bentuk apa-apalah. Suka hati korang nak guna acuan tu, bentuk apa ya. Okey, saya sekarang nak mula mencetak. Ni dough yang tadi dah siap kita uli. Saya biasakan buat dough macam ni, bagi dia padat macam ni. Lepas tu saya akan buat atas dulang, tekan macam ni. Lepas tu saya akan cetak. Macam ni. Lepas tu saya akan susun kat loyang ni. Macam ni.
Okey, saya ulangi balik. Saya ulang lagi macam ni. Saya akan kepal-kepal bagi dia padat. Kalau tak cukup padat, nanti kuih ni akan rapuh ataupun mudah hancur. Macam ni. Okey. Susun kat loyang. Okey, lakukan sampai habis. Nanti bila dah penuh satu loyang, kita akan mula bakar. Pastikan tinggi kuih ni sama, jadi akan cantik tinggi, lebih kurang dalam 1 inci kot macam ni. Saat menekan kuih ni, menekan dough ni, kita kena betul-betul padat. Jadi kuih ni tak mudah rapuh. Kuih ni tak mudah pecah. Jadi padat. Okey, lepas kita cetak macam ni, kita masukkan dalam oven, bakar. Bakar dalam suhu 155 darjah Celsius selama lebih kurang 1 jam ataupun sehingga masak. Terpulang dengan oven korang masing-masing ya. Kita masak ni, kita bakar ni selama lebih kurang 20 minit ataupun 15 minit dulu. Lepas tu nanti kita keluarkan, baru kita sapu dengan kuning telur. Okey, kita sapu dengan kuning telur. Tunggu kuih ni setengah masak dalam masa lebih kurang 20 minit. Macam tu kita keluarkan. Lepas tu kita sapu dengan kuning telur.
Okey, dah 20 minit kita keluarkan. Hati-hati panas. Okey, kuih dah keluarkan dalam agak-agak dah suam macam ni. Kita sapu guna telur kuning macam ni. Telur kuning saya dah titiskan pewarna kuning telur dengan minyak masak. Kuning telur kita campur dengan minyak masak. Lepas tu kita tambahkan ataupun kita titiskan pewarna kuning telur. Kita gaul atau kita kacau sebati. Di sini saya selalu bila buat kuih mazola ni, saya akan hias atau tabur atas tu guna dengan bijan biar nampak menarik. Kalau korang rasa tak suka bijan, tak payah letak bijan pun boleh je, tak apa, tak ada masalah. Okey, macam ni. Kita sapu perlahan, takut kuih ni pecah. Sapu sampai semua kuih ni tersapu atau tersapu habis ataupun dioles. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Sebab bercakap depan kamera ni ada nervous sikit. Kita boleh guna loyang apa-apa je ya untuk bakar kuih ni. Saya pun guna loyang yang ada kat rumah. Kalau dulu puasa ke, maksudnya raya puasa ke, raya haji ke, orang order juga kuih-kuih raya. Tapi sebab PKP ni, ada COVID ni, orang dah tak ada berkunjung kan. Okey, lepas tu kita tabur bijan atas dia macam ni. Tabur bijan secukupnya. Kalau korang rasa nak lebih, boleh. Nak letak sikit, boleh juga. Tak nak letak pun tak apa. Sepatutnya tadi masa sapu terus letak. Jadi kuning telur ni belum sempat kering. Lepas kita sapu telur kuning ni, lepas tu kita dah tabur bijan, kita sambung bakar lagi sehingga masak ataupun dalam lebih kurang 1 ataupun setengah jam, terpulang pada oven korang masing-masing ya. Macam ni kita bakar lagi sekali dengan api atas bawah.
Kita bakar balik yang dah sapu tadi. Bakar balik sehingga masak. Guna api atas bawah. Nanti bila dah atas dah merah ataupun atas dah masak, kita guna api bawah. Sekarang kita masak balik. Selama lebih kurang 1 jam ataupun setengah jam, terpulang dengan oven korang masing-masing, sebab setiap oven dia tak sama. Okey, kita tunggu sampai dia masak. Okey, bila dah masak kita keluarkan. Tengok kuihnya cantik. Okay, hati-hati ya. Ni kuih yang dah siap masak. Cantik tak? Ini panas lagi ya. Hati-hati. Nanti bila dah sejuk kita keluarkan. Kita boleh susun dalam bekas. Okey, kita boleh packing. Kuih dah sejuk. Korang suka masukkan balang ke, bekas apa-apa ke. Cantik. Macam ni saya susun kuih bila orang order. Kuih Mazola, kuih favorite suami saya. Korang boleh coba resepi kuih Mazola ataupun kuih kacang saya. Ni ada yang belum sejuk. Jadi kalau belum sejuk dia susah sikit untuk kita angkat. Kalau dah sejuk, betul-betul sejuk, dia akan senang je kita cabut. Macam inilah kejadian kuih Mazola saya. Kuih Mazola ataupun kuih kacang. Boleh jadi ide bisnis
Kalau nak jual pun boleh. Bentuk ni kita ikut selera je. Kita pulang nak guna acuan macam mana. Tapi biasa kuih ni orang guna bentuk bulan.